Lebih daripada 100 negara telah mula mengepung Iran secara diplomatik pada titik paling sensitif dalam krisis kebebasan pelayaran. Di Selat Hormuz pada hari Rabu ini, 13 Mei 2026. Fakta yang membebankan Teheran bukan sahaja kapal Amerika, pemusnah British atau kapal induk Perancis yang bergerak di rantau ini. Apa yang mengubah tahap tekanan ialah 112 negara muncul menyokong satu resolusi yang diketuai oleh Bahrain di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Iran mahu menganggap Hormuz sebagai isu serantau. Kini Hormuz telah menjadi tekanan global. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat yang tepat. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam Standard Credibility, Milson Alves. Apabila satu krisis mendapat sokongan daripada 112 negara yang menuntut perkara yang sama, Teheran kehilangan ruang untuk menjual naratif bahawa mereka hanya bertahan. Tekanan itu tidak lagi kelihatan seperti pertikaian antara Trump dan rejim Iran. Dan ia menjadi satu gabungan yang jauh lebih besar dengan kerajaan-kerajaan yang bimbang tentang minyak, gas, kargo maritim, insurans kapal, makanan, inflasi, dan tenaga. Bahrain mengemukakan resolusi itu kerana jiran-jiran Teluk secara langsung terdedah kepada serangan dan ketidakstabilan. Tetapi sokongan antarabangsa menunjukkan bahawa ketakutan itu telah merebak dari Teluk ke seluruh dunia. Kepungan bermula dengan diplomasi tetapi merebak ke laut. Kerajaan Trump sudah pun berusaha membentuk satu pakatan antarabangsa untuk mengembalikan kebebasan pelayaran di Hormuz. Kabel diplomatik yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahawa Setiausaha Negara Marco Rubio telah meluluskan penubuhan Maritime Freedom Construct, satu inisiatif bersama antara Jabatan Negara dan Pentagon untuk melibatkan negara-negara lain dalam operasi tersebut. Ini menunjukkan bahawa Washington tidak mahu bertindak sendirian dan kemudian memberi penjelasan. Trump mahu mengubah krisis Iran menjadi satu misi antarabangsa sekaligus membiarkan Teheran terasing. Apabila berdepan dengan pemeriksaan mudah, kapal dagang mesti dibenarkan lalu. Eropah terlibat dalam sekatan ini kerana krisis mula menjejaskan kepentingan mereka sendiri. United Kingdom mengumumkan penghantaran drone, jet pejuang Typhoon dan kapal HMS Dragon untuk misi pelbagai negara di Selat Hormuz. Keputusan itu dibentangkan sebagai operasi pertahanan untuk melindungi kapal-kapal dagang dan mengurangkan kesan peperangan terhadap penduduk. Namun, pada hakikatnya, kehadiran British mempunyai impak yang lebih besar. London sedang menyatakan bahawa mereka tidak akan berdiam diri melihat Iran mengawal rentak perdagangan global sambil mengugut. Dalam usaha membuka semula laluan itu, Perancis turut muncul di laluan yang sama, menggerakkan kerjasama tentera laut dan memberikan kekuatan Eropah kepada kepungan tersebut. Kapal pengangkut pesawat Charles de Gaulle telah disebut dalam pergerakan menuju ke rantau tersebut. Sementara United Kingdom dan Perancis mengadakan perbincangan dengan menteri-menteri pertahanan untuk mengatur satu tindak balas yang memfokuskan kepada pelayaran. Dalam berita yang tersebar, pergerakan ini ditambah dengan penghantaran oleh British, pergerakan aset Amerika, laporan mengenai kapal selam yang melalui Gibraltar, dan persiapan pasukan untuk mengiringi kapal-kapal. Di selat itu hasilnya mudah difahami. Iran apabila melihat ke laut tidak lagi hanya melihat Washington, tetapi juga melihat Eropah, Teluk, dan berpuluh-puluh negara lain yang menolak pintu yang sama. Perkara yang paling berbahaya bagi Iran ialah apabila China sendiri mula menganggap Hormuz sebagai masalah global. Beijing boleh menjadi perisai politik yang paling selesa untuk Iran kerana ia membeli tenaga, bersaing dengan Washington dan sering mengkritik tindakan Amerika. Tetapi krisis itu telah berubah bentuk. Kapal tangki minyak Cina berjaya keluar dari Selat Hormuz selepas terperangkap lebih 2 bulan di Teluk di tengah-tengah perang antara Amerika Syarikat dan Iran. Kapal itu membawa 2 juta tong minyak Iraq. Dan Reuters melaporkan bahawa ini adalah kali ketiga kapal tangki minyak Cina diketahui melalui selat itu sejak perang bermula. Disitulah Trump mendapat kelebihan. Dia boleh berkata kepada Beijing bahawa dia tidak meminta sebarang bantuan politik terhadap Tehran. Dia hanya menuntut satu peraturan asas untuk semua orang. Laluan itu mesti berfungsi. Jika kapal-kapal Cina ditahan, jika kargo perlu menunggu berminggu-minggu, jika syarikat insurans menaikkan kos, jika kapal tangki minyak hanya boleh melalui dengan kebenaran tidak rasmi, Iran tidak lagi kelihatan seperti sekutu yang berguna dan mula kelihatan seperti sumber kerugian.
China tidak perlu menjadi rakan kongsi Trump. Untuk melemahkan Teheran, cukup dengan menganggap Selat Hormuz sebagai masalah ekonomi, bukan sebagai simbol Iran. Iran telah cuba memperluaskan pengawasannya ke atas selat itu dan membuat perjanjian dengan negara jiran seperti Irak dan Pakistan untuk mengatur laluan minyak dan gas. Namun, langkah ini juga memakan diri Teheran. Semakin banyak rejim itu cuba menentukan siapa yang boleh melintas, bila boleh melintas dan di bawah syarat apa. Lebih banyak negara mula campur tangan untuk menyatakan bahawa laluan global tidak boleh bergantung kepada kebenaran Iran. Ini meningkatkan tekanan antarabangsa dan menguatkan resolusi 112 negara. Letupan dan laporan aktiviti ketenteraan di dalam dan sekitar Iran semakin menambah suasana kepungan ini. Dalam bahan yang tersebar, letupan di kawasan penting seperti Arakwe dan Shiraz disebutkan. Selain daripada kecurigaan terhadap drone, aktiviti pertahanan udara, dan penerbangan tentera di laluan sensitif. Rejim Iran tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai semua peristiwa ini dan tiada pengesahan awam yang kukuh mengenai kematian dan kecederaan dalam insiden tertentu ini. Keheningan ini membantu mewujudkan rasa bahawa Teheran sedang ditekan dari pelbagai arah pada masa yang sama. Di dalam wilayah, di laut, dalam diplomasi, dan di laluan tenaga, rundingan nuklear juga termasuk dalam kepungan itu. Trump menolak jawapan Iran mengenai program nuklear, terutamanya mengenai uranium yang diperkaya sehingga 60 pemindahan sebahagian bahan itu ke negara ketiga dan keengganan untuk membongkar kemudahan. Perincian utama ialah cadangan Iran itu tidak meyakinkan Washington dan apabila cadangan itu tidak meyakinkan, tekanan maritim tidak lagi sekadar reaksi terhadap selat tetapi mula berfungsi sebagai tuas rundingan. Trump meningkatkan tekanan di laut untuk memaksa konsesi di meja rundingan. Arah baharu terletak pada kaitan ini. Eropah tidak terlibat kerana gilakan perang, tetapi kerana Selat Hormuz mempengaruhi harga, pengangkutan dan kestabilan. United Kingdom tidak bertindak dan memusnahkan hanya untuk kelihatan dalam gambar, tetapi bertindak kerana pelayaran telah menjadi ujian kekuatan. Perancis tidak menggerakkan para menteri hanya kerana solidariti kepada Amerika Syarikat, tetapi kerana Paris tahu bahawa krisis yang berpanjangan di Teluk akan memberi kesan kepada tenaga dan perdagangan. Dan 112 negara itu tidak muncul kerana perincian diplomatik. Mereka muncul kerana Iran telah mengubah krisis serantau menjadi masalah dunia. Sejarah telah menunjukkan bahawa laluan maritim boleh menjatuhkan naratif apabila ia tidak lagi menjadi masalah tempatan, seperti pada tahun 1956. Krisis Suez membuktikan bahawa laluan strategik tidak hanya dimiliki oleh kerajaan yang paling hampir dengannya. Apabila terusan itu dinasionalisasikan oleh Mesir, United Kingdom, Perancis dan Israel bertindak balas secara ketenteraan. Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet juga terlibat dalam percaturan politik. Dunia menyedari bahawa laluan yang digunakan untuk tenaga dan perdagangan tidak terhad pada peta sahaja. Hari ini, Selat Hormuz. Ia membawa beban simbolik yang sama. Apabila laluan itu tersekat, kerajaan-kerajaan yang bukan dari Teluk pun mula bertindak. Jepun bergantung kepada tenaga yang diimport dan memerlukan kestabilan laluan maritim. India pula melihat kepada minyak, pekerja di Timur Tengah dan kos pengangkutan. Korea Selatan bergantung kepada laluan yang stabil untuk industrinya. China pula perlu memastikan kargo dan harga di Eropah terjamin. Sebarang pergolakan dalam bahan api akan memberi kesan kepada kapal terbang, penghantaran dan inflasi. Tiada satu pun daripada negara-negara ini perlu menyukai Trump untuk membuat kesimpulan bahawa Iran tidak boleh menjadikan satu laluan global sebagai alat tawar-menawar politik secara kekal. Itulah sebabnya jumlah 112 penyokong lebih berpengaruh daripada satu ancaman terpencil. Kekuatan kepungan terletak tepat pada perkara itu. Trump telah menolak krisis kekawasan di mana Iran tidak hanya berhadapan dengan Amerika Syarikat. Iran berdepan dengan tekanan antarabangsa yang semakin meningkat, muncul dalam bentuk angka dan menjadikan Selat Hormuz sebagai bukti pengasingan Iran. Saya Miusong Alvis, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.